Didik TV KPM. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama cikgu hari ini, kita akan mempelajari topik yang pertama adalah topik berkenaan dengan clef bass. Baik. Kita akan lihat kepada topik clef bass. Yang pertama, anak-anak murid okey? Bersama cikgu? Okey. Alright. Okey, untuk hari ini, objektif kita bagi pembelajaran hari ini adalah membaca dan menulis not dalam clef bass sehingga 2 garisan leja. Okey. Itu adalah objektif kita pada hari ini. Okey, kita kena pastikan hari ini kita mencapai objektif untuk topik pada hari ini. Baik, seterusnya clef bass juga dikenali sebagai clef F. Okey. Clef bass dikenali sebagai clef F. Tapi nanti cikgu kena tanyalah kenapa dia dikenali sebagai clef F. Nanti mungkin selepas ni cikgu akan beritahu, dia akan kongsikan bersama murid-murid dan juga murid-murid di rumah. Okey. Seterusnya, clef bass digunakan pada notasi suara bass, double bass, besun, trombon, timpani dan gitar bass. Okey. Jadi seperti kita tahu, setiap instrumen kadang-kadang menggunakan clef yang berbeza. Okay. Sebab itu cikgu cakap di sini, clef bass antara instrumen yang menggunakan clef bass adalah suara bass lah. Yang pertama suara bass bagi untuk vokal, suara bass. Untuk instrumen ataupun alat muzik, antara alat muzik yang menggunakan clef bass adalah double bass, besun, trombon, timpani dan juga gitar bass. Okey. So, seterusnya kita akan pergi. Okey, di sini cikgu akan terangkan not-not dalam clef bass sehingga 2 garisan leja. Di sini cikgu akan tunjukkan kesemua not, okey, bermula daripada not C, iaitu berada di garisan leja. Okey, boleh kongsi dengan cikgu garisan leja tu yang mana satu? Apa yang dikatakan garisan leja tu? Saya boleh kongsi dengan cikgu? Garisan leja tu yang mana tu? Kenapa dikatakan pada garisan leja? Okey, angkat tangan dulu siapa yang nak jawab? Dekat mana garis leja tu? Okey. Okey, siapa nak kongsi dengan cikgu? Irene nak kongsikan cikgu. Oh, besar mata dia. Boleh Irene kongsikan? Dekat mana tu garis leja, Irene? Garis leja tu garis yang keluar daripada balok. Okey, bagus. Yang luar daripada balok. Ini adalah balok. Jadi garisan leja adalah luar daripada balok. Not yang berada di luar daripada balok. Okey, seterusnya ialah not D. Okey, not D, not E masih pada garisan leja. F sudah tidak berada di garisan leja. G, A. Okey, cikgu just untuk recap. Jangan lupa kita ada dalam balok kita ada 4 ruang dan juga 5 garis. Lepas ni cikgu akan terangkan not-not pada garis dan juga pada ruang. Okey, ini adalah not yang kita akan pelajar, yang kita patut pelajari. Okey, kesemua not yang berada pada sehingga 2 garisan leja. Okey. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. Okey, kenapa ada di sini cikgu letakkan middle C? Middle C ni sangat penting sebab untuk setiap clef, middle C-nya berbeza. Okey, untuk clef bass, middle C berada di sini. Okey, di bahagian atas garisan leja. Itu adalah middle C bagi clef bass. Cikgu nak tanya, kalau untuk clef treble, dekat mana middle C-nya? Okey, saya boleh kongsi dengan cikgu? Dekat mana? Untuk treble clef treble. Di mana middle C? Kalau clef bass, middle C di bahagian atas. Kalau untuk clef treble, bagaimana pula? Bagaimana dengan clef treble? Okey, Amira? Dekat mana Amira clef treble tu? Untuk middle C? Di bawah. Di bahagian bawah. Ya, betul, di bahagian bawah ya. Di Bawah sini. mana tu cikgu? Di sini. Okey, tapi untuk clef bass, untuk C middle C bagi clef treble, ia adalah E bagi clef bass. Okey. Okey, seterusnya adalah not D dan yang terakhir adalah not E. Ini adalah not yang kita perlu pelajari sehingga 2 garisan leja pada clef bass. Okey? Okey setakat ini murid-murid? Okey. Okey ke? Alright, seterusnya kita akan pergi kepada kedudukan not dalam clef bass yang berada pada garisan leja. Okey. Ini adalah not-not yang berada pada garisan leja. Not C, not D, not E. Okey, kemudian not C juga tapi di bahagian atas. Okey? Di bahagian atas balok pada garisan leja juga. C, D dan juga E. Okey? Boleh?
Alright, kita pergi pada seterusnya adalah kedudukan not dalam clef bass pada garis balok. Okey, dalam setiap balok ada berapa garis? Ni soalan senang ni, soalan cepumas ni. Okey, Aidit. Satu balok berapa baris? Berapa garis? Sorry. Ada 5 garis. Ada 5 garis. Okey. So ni kita akan tengok kepada not clef bass pada garis. Okey. Garis yang pertama adalah not G. Okey. Garis yang kedua adalah not B. Garis yang ketiga not D. Garis keempat not F. Dan garis kelima adalah not A. Okey. Untuk memudahkan murid-murid bagi menghafal ataupun mengetahui, menguasai setiap not pada garis dalam clef treble, dalam clef bass, jadi kita akan letakkan untuk mudah kamu ingat. Yang pertama G, kita akan letak perkataan good. Okey, untuk G, iaitu garis yang pertama. Garis yang kedua untuk B, boys. Okey. Dan yang ketiga, garis ketiga adalah do. Garis keempat adalah find dan yang terakhir adalah garis kelima adalah always. Jadi untuk senang kamu menghafal ataupun senang untuk kamu kuasai, kita akan letakkan good, boys, do, find, always untuk garis pada balok. Okey, boleh? Boleh hafal tak ni? Boleh. Memang kena hafal sebab kalau untuk clef treble, kita akan gunakan perkataan yang lain atau ayat yang lain. Jadi untuk clef bass guna perkataan yang lain. Terpulang pada anak murid, kalau sekiranya lebih kreatif nak gunakan perkataan yang lain pun tak ada masalah. Asalkan kamu mengetahui setiap garis itu apakah notnya. Yang pertama, pada garis pertama adalah not G, garis kedua B, ketiga D, keempat F dan yang kelima adalah A. Okey? Okey, kita dah selesai untuk not-not pada garis. Okey, kita akan tengok kedudukan not dalam clef bass pada ruang balok. Okey. Pada ruang. Okey, kalau tadi agak-agak ingat tak? Ruang yang pertama not apa? Okey. Alia? Not yang pertama. Okey, not yang pertama. Ruang yang pertama adalah not A. Okey, itu pada ruang yang pertama. Ruang yang kedua, siapa boleh? Ruang yang kedua. Okey, Aidit, silakan. C. Okey, not C. Ruang yang kedua adalah not C, betul. Ruang yang ketiga, Amira. Okey, Yairin. Okey, sila Yairin. Not E. Okey, not E. Dan Amira baru nak jawab dah. Baru nak cakap tu. Tak apa, it's okay. Silakan Amira. Okey. Ruang yang keempat. G. Yes, note G. Okay. Ini adalah note-note lagi clef bass yang ada pada ruang balok. Okey? Ruang yang pertama bermula pada bawah. Kalau cikgu beritahu ruang yang pertama, kita akan mulakan dengan ruang yang bawah sekali. Ada ruang pertama iaitu note A, ruang yang kedua adalah note C, ruang yang ketiga note E dan ruang yang keempat adalah note G. Okey. Agak-agak apa ayat dia? Untuk mudahkan kamu untuk ingat. Okey. A. Akmal. Akmal pun boleh juga. Tapi nanti ayat seterusnya tak sesuai pula. Kita tukarlah. Amira lah kot Amira. Okey. All. Cows. Okey, untuk C. E adalah eat. Dan yang terakhir adalah grass. Okey, untuk senang kamu ingatlah. Okey, untuk senang kamu ingat. A, C, E, G. A adalah all, C adalah cows. Ruang yang ketiga adalah eat dan ruang yang keempat adalah grass. Senang tak nak ingat ni agak-agak? Saya senang kot nak ingat, kan? Okey. So A, C, E, G ini adalah not-not pada ruang bagi clef bass. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya ataupun cikgu akan tanya anak-anak murid cikgu? Boleh. Okey, cikgu akan tanya. Okey, Amira, pada garis ketiga apakah not bagi garis yang ketiga pada clef bass? Garis yang ketiga. D. Okey, garis yang ketiga adalah note D, betul? Garis yang ketiga adalah note D. Okey, bagus. Seterusnya, Aidit. Cikgu kena tutup jawapan ni. Tutup semua cikgu. Tutup semua ni. Okey, pada ruang yang kedua, note apa Aidit? Ruang yang kedua. Ruang yang kedua C. Ruang yang kedua C, betul? Okey. Last cikgu tanya untuk Irene.
Okey Irene, untuk garisan yang kelima, note apa Irene? Garisan yang kelima pada clef bass. Note A. Note A, betul. Okey. Jadi sebenarnya ada perbezaan untuk clef treble dan clef bass. Sebenarnya mudah. Cuma untuk clef treble okey, untuk clef treble A berada di sini untuk clef treble. Betul tak? Tapi Oh, untuk dia clef lain. bass dia ruang yang pertama adalah A. Jadi sebenarnya untuk kamu mudahkan sebab kita biasanya murid-murid dia fokus kepada clef treble. Okey. Okey. Jadi mereka selalunya dah hafal. Untuk clef treble, okey cikgu lukis di sini. Untuk clef treble adalah F, A, C dan juga E. Tapi untuk clef bass, A adalah berada pada ruang yang pertama. Kalau kita lihat sebenarnya dia menurun kepada satu ruang ataupun satu garis ke bawah. Sebenarnya bila kamu dah hafal untuk clef treble, actually bila clef bass kamu pun dah hafal. Cuma kamu perlu turunkan kepada satu ruang dan juga satu garis ke bawah. Okay? Tapi kena ingat pitch-nya adalah berbeza. Sebab tadi cikgu dah beritahu untuk clef bass middle C berada di atas sini. Untuk clef bass. Okay? Tapi untuk treble clef middle C berada di bahagian bawah sini. Jadi dua not ini adalah pitch yang sama. Sebab kebiasaannya akan ada soalan berkenaan dengan pitch yang sama. Nanti kita akan go through pada segmen yang seterusnya. Okey? So far ada apa-apa soalan? Semua okey, cikgu. Semua okey. Diorang nak tahu rumusan, cikgu. Dia nak tahu rumusan. Kita pergi kepada rumusan untuk segmen yang pertama ini adalah kamu perlu mengetahui middle C bagi clef bass. Okey. Macam tadi kita beritahu middle C bagi clef bass adalah berada di bahagian atas ledger line dan seterusnya kamu boleh menguasai not pada clef bass sehingga 2 garisan ledger. Jadi itu saja untuk tajuk kita pada ini iaitu clef bass. Didik TV KPM